Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam rancangan Bicara Muhajir dibawakan oleh Muhajir Haramain. Okey, kembali kita untuk membicarakan topik hari ini ialah Umrah Musim Sejuk. Okey, bersama dengan saya hari ini Ustaz Muhammad Ridwan Tan, CEO Muhajir Haramain. Okey, jadi untuk topik Umrah Musim Sejuk ni Ustaz. Okey, jadi ramai orang Malaysia ni dia suka pergi umrah musim sejuk ni kan, katanya sejuk kan, sebab dalam mindset orang kita ni kalau pergi Saudi tu padang pasir panas tak selesa kan, jadi ramai yang nak pergi musim sejuk ni. Okey, jadi macam mana Ustaz gambaran sebenarnya keadaan musim sejuk ni? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Tuan Haji Akmal kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Bercakap pasal berkaitan dengan musim sejuk. InsyaAllah ya, perlepasan kita yang seterusnya lebih kurang minggu depan kot. Ya, 16 Disember tahun 2023 lah. So, juga tempoh sekarang ni, bulan 12 ni, di Saudi sudah pun memasuki musim sejuk. Jadi ramai orang di Malaysia memang sekarang ni kita pun kira sebagai peak season, ya, peak season yang di mana di Saudi memang di Mekah Madinah memang penuh dengan manusia lah yang pergi menunaikan umrah dan ziarah, ya, dan ramai juga daripada kalangan rakyat Malaysia, orang Indonesia yang pergi menunaikan umrah dan juga ziarah. Jadi kenapa orang kita suka pergi menunaikan umrah di di Mekah Madinah, menunaikan umrah ni di musim sejuk? Dia kebetulan bersamaan dengan cuti sekolah sini. Bersamaan cuti sekolah di Malaysia lah. Jadi contoh macam kalau bulan 12 ni adalah musim cuti sekolah di Malaysia, dan bulan 12 juga merupakan musim cuti sekolah untuk Saudi. Jadi memang keadaan di sana memang sangat ramai orang lah. Dalam ramai-ramai tu Ustaz kan. Okey. Jadi ramai ni sebenarnya kalau kita tengok dekat TV lah kan, kat live Mekah tu tengok punya ramai orang. Jadi macam mana Ustaz pengalaman sebenar kita kalau dekat atas tanah tu, dekat ground kat sana? Sama tak dengan kita nampak dekat TV tu, macam punya padat orang tu? Ada ruang ke untuk orang sebenarnya nak tawaf apa tu semua? Kalau kita kata ruang untuk nak tawaf tu memang dah ada lagi lah. Jadi kita boleh bergerak lagi. Tapi sebenarnya nak terang perkara ni agak susah sikit lah. Sebab kadang-kadang, contoh kan, masa kita berada di hotel, okey, kita nak turun pergi tawaf dekat Masjidil Haram, kita tengok kat TV macam padatnya, ramainya orang. Tapi bila kita turun ke Mataf, tempat untuk kita bertawaf, tiba-tiba kita rasa lengang. Kita boleh bergerak dengan selesa. Tapi kadang-kadang kita tengok dekat TV macam lengang, dan kita pun terus turun, ya, ke tempat tawaf itu, Mataf, sampai terasa padat, susah nak gerak. Jadi wallahualam, benda ni kadang-kadang ini semua kita kena banyak berdoa lah. Kita kena banyak berdoa agar ibadah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kalau Allah mudahkan, kita akan rasa mudah. Kalau Allah bagi kita rasa susah, kita akan rasa susah kan. Setiap orang pengalamannya berbeza. Tapi kalau kita lihat di TV, lebih kurang macam itulah. Cuma ada satu perkara yang mungkin saya boleh sampaikan. Contoh apabila kita lihat di TV, kita boleh jadikan sebagai guideline kita waktu untuk kita nak pergi menunaikan umrah. Jadi contoh sekarang ni, ya, kita boleh tengok dekat YouTube, memang 24 jam sehari kita boleh tengok suasana live dekat Mekah dan juga di Madinah. Jadi yang kita tengok dekat YouTube, yang kita tengok di dalam TV itu adalah suasana tawaf di dataran, di Mataf, di depan Kaabah tu, di depan Kaabah. Jadi kita tidak nampak selain daripada situ, yang luar daripada kawasan situ. Contoh di tingkat 1, di tingkat 2, di bumbung dan di luar Masjidil Haram. Sebab SOP daripada pihak kerajaan Saudi sekarang, hanya mereka yang berihram sahaja, ataupun hanya mereka yang memakaikan ihram sahaja yang boleh masuk bertawaf di Mataf, iaitu di tingkat bawah sekali depan Kaabah.
Jadi kalau maksudnya kita kena dalam ihram lah baru kita boleh tawaf kat situ. Itu yang kita nampak kat TV. Jadi bagi kita yang untuk tawaf sunat dan sebagainya, yang kita pakai pakaian biasa ni, kita tak boleh turun ke situ. Untuk kita yang berpakaian biasa ni, kena tawaf dekat tingkat 1, tingkat 2, bumbung. Begitulah. Dan kemudiannya, jadi kadang-kadang apabila kita tengok dekat TV tu, macam tak ramai sangat orang, dia tidak bermakna pada waktu tu dia tak ramai orang. Sebab yang masuk ke dalam situ hanya mereka yang memakai ihram saja. Sedangkan di luar masjid memang pack. Memang pack. Terutamanya kalau waktu menghampiri waktu dekat dengan waktu solat. Dekat dengan waktu solat memang kalau kadang-kadang kita tengok ni macam tak ramai orang, tapi sebenarnya di tingkat 1, tingkat 2 dan luar masjid tu memang penuh sesak dengan orang dan pintu dah banyak yang tutup. Dah mungkin setengah jam, 45 minit, sejam sebelum nak masuk waktu solat tu dah kita dah tak boleh masuk dah. Keadaan begitulah. Okey, baik. Jadi begitulah keadaannya dekat tanah suci ni. Jadi kadang-kadang kita tengok macam sesak kan. Jadi sebenarnya bila kita sampai sana sebenarnya taklah sesak sangat. Tapi kadang-kadang keadaan sebaliknya. Jadi ini ialah salah satu cara Allah Subhanahu Taala pun bagi ujian kepada mereka yang dekat sana, Ustaz. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang juga diuji dengan kesenangan. Okey, kita tengok sekejap ni video klip keadaan lebih kurang keadaan live di tanah suci Mekah. Okey, kita kembali selepas ini. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, selamat kembali. Kembali kita kepada topik umrah musim sejuk. Okey Ustaz, sebenarnya kita nak tahu juga ni, orang kata musim sejuk kan. Kalau kita tengok secara general lah, musim sejuk tu ada salji, orang pakai baju tebal, dekat kepala ada bulu-bulu tu semua kan. Jadi sejuk macam mana ni Ustaz, sejuk kat Saudi ni? Baik, okey, alhamdulillah. Jadi ini untuk khasnya untuk pada penonton-penonton yang memang nak menunaikan umrah, yang bakal menunaikan umrah pada bulan Disember, kalau tahun ni pada bulan Disember dan bulan Januari secara khususnya lah. Mungkin termasuk juga mereka yang bakal menunaikan umrah pada awal dan pertengahan Februari, 3 bulan ni. Yang ni kena buat persediaan betul-betul lah keadaan. Sebab Saudi merupakan sebuah negara yang bermusim. Dia ada 4 musim. Jadi di penghujung tahun, awal tahun ni, dia memasuki musim sejuk. Ya, musim sejuk. Jadi kalau macam tahun lepas, tahun 2022, 2023 lah, maksudnya awal tahun ni, kemuncak musim sejuk di Saudi, contoh tahun lepas bulan 12 kita pergi tak sejuk sangat, tapi bila masuk bulan 1, bulan 2 kemuncak memang sangat sejuk. Dan tahun ni pula saya baru balik bulan 11 dah suhu dah agak rendah dah, so maksudnya musim sejuk datang awal sikit tahun ni. Jadi bulan 12 kita jangkakan agak sejuk dan kemuncak yang sangat-sangat sejuk sebenarnya bulan 1. Kita jangka macam tu lah. Jadi so persediaan kena buat dengan baik. Contohlah, saya bagi contoh berkaitan dengan suhu. Contoh masa kita pergi ni bulan 11 yang lepas, di Mekah siangnya lebih kurang 29-30 darjah Celsius, tak sejuk sebenarnya ya, tapi taklah panas sangat. Tapi bila malam ataupun subuh tu, dia turun ke 18, 19, 20, 21 darjah Celsius lebih kurang macam tu. So dia tak sejuk sangat. Dengan keadaan Mekah yang memang manusia yang agak ramai, memang dia tak sejuk sangat. Tapi yang akan menjadi sejuk di Madinah. Madinah kebiasaannya lebih sejuk daripada Mekah.
dan Madinah pula tempat yang berangin. Jadi macam yang hujung bulan 11 yang saya bawa balik di Madinah, siang dia 27 ke 29 darjah Celsius. So tak panas. Tak panas dan sangat selesa. Tapi di waktu tengah malam, subuh, paling rendah dia turun sehingga 14 ataupun 15 darjah Celsius. Bila 14 sehingga 15 darjah Celsius dengan keadaan yang berangin di situ, memang agak sejuk. So itu pertengahan dan penghujung bulan 11, bulan November. Jadi insya-Allah departure kita akan datang pada bulan 12. Jadi bulan 12 ni memang suhu dia turun lebih rendah lah. Contoh dan bulan 1, begitu juga bulan 1 dah semakin rendah. Di Madinah dia akan mencecah ke 7, 8, 9 darjah Celsius. So di waktu tengah malam dan subuh dengan keadaan yang berangin, memang sangat-sangat sejuk dan kita memang kena pakai jaket yang tebal. Ya, kita kena pakai jaket yang tebal, kena pakai sarung tangan. Begitu keadaan dia. Okey, baik. Sampai bawah 10 degree yang Ustaz. Sejuk tu jadi mana kita kat sini memang tak biasa lah kan. Tempat kita dekat Malaysia ni lebih kurang 30 degree macam itu. Kadang pagi jarang-jarang juga boleh sampai 11-11 lah Ustaz dekat sini. Okey, jadi untuk mereka yang nak pergi tu macam mana, apa pesanan Ustaz lah, pesan apa macam barang-barang, apa keperluan yang perlu nak dibawa untuk menghadapi keadaan musim sejuk ni. Baik, terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak bagi beberapa contoh dahululah. Mungkin ada daripada kalangan penonton-penonton yang biasa keluar negara, yang biasa pergi ke negara-negara seperti negara-negara barat, ya, Eropah, China dan sebagainya yang mempunyai 4 musim. So kadang-kadang di tempat-tempat negara-negara ni, kadang-kadang suhu dia turun sampai 7, 8, 9 ataupun 10 darjah Celsius. Bagi kita macam tak sejuk sangat. Sebab saya pernah sampai ke negara tak sejuk sangat. Dan dahulunya masa kali pertama saya pergi musim sejuk kali pertama di Mekah Madinah, jadi saya ada buat satu kesilapan. Sebab apabila saya lihat kepada ramalan cuaca, ya, ramalan cuaca di Madinah sebelum saya pergi, saya lihat suhu dia turun sehingga ke 8 darjah Celsius. Jadi 8 darjah Celsius saya pernah ada pengalaman bawah 10 darjah Celsius, hatta negatif. Dan 7-8 darjah Celsius tu bagi saya mungkin tak terlalu sejuk sangat lah. Tapi kesedapan saya, Allah nak tunjukkan bila sampai ke Madinah masa tu 8 ke 9 darjah Celsius. Tapi 8-9 darjah Celsius tu saya sejuk sehingga tak boleh tahan, sampai demam. Sebab bezanya adalah di Madinah dia berangin. Jadi bila suhu turun bawah 10 dengan keadaan yang berangin, kita memang rasa sangat-sangat sejuk, sangat sejuk. Jadi silap kat situ. Okey, baik. Jadi untuk menjawab persoalan Tuan Haji Akmal, okey, penghujung tahun, okey, kita nak pergi bagi mereka yang bakal untuk menunaikan umrah pada bulan Disember, bulan Januari, barang-barang yang perlu kita bawa, betul? Ya. Okey, barang-barang yang perlu kita bawa, jangan lupa untuk bawa, Allahumma salli ala Muhammad, jaket. Jaket. Tapi tak perlulah jaket yang macam berbulu tak. Maksudnya jaket yang tebal, ya, jaket yang mampu untuk mengekalkan suhu badan kita di dalam keadaan cuaca bawah 10 darjah Celsius. Itu yang pertama. Nombor 2, sarung tangan dan juga stokin. Sarung tangan dan stokin sebab sejuk dia juga kalau 7, 8, 9 darjah Celsius waktu subuh kita nak berjalan ke masjid, memang kita tangan dalam poket lah. Jadi sebaiknya kita pakai sarung tangan. Ya. Kemudian stokin sangat penting. Ya. Kepada jemaah umrah Malaysia, saya nak pesan satu perkara. Orang Malaysia ni memang tak suka pakai stokin. Dan kita tak biasa pakai stokin dengan slipper. Kita akan rasa pelik. Tapi di sana biasa sebenarnya. Jadi lagi-lagi kita dalam keadaan musim sejuk ni kita kena pakai stokin. Walaupun tuan-tuan pakai slipper sekalipun,
ya. Macam puan-puan pakai kasut lah, kan. Kalau tuan-tuan pakai slipper sekalipun, jangan lupa untuk pakai stokin, ya, pakai stokin. Sebab stokin tu mampu mengekalkan suhu badan kita. Dan insya-Allah, ya, dengan izin Allah, menjaga kita, cuba usaha kita untuk mengelakkan diri kita daripada demam. Jadi kita tak pakai sarung tangan, kita tak pakai stokin, itu antara salah satu punca asbab yang membuatkan kita sakit. Itu demam lah, terutamanya demam selesema. Jadi pakai stokin. So baju, sarung tangan, stokin. Kemudian benda-benda yang jangan lupa untuk bawa adalah lip balm, heel balm. Lip balm, heel balm ni pelembap bibir dengan untuk pelembap tumit kita. Memang kena bawa lotion, ya, dan sapu supaya kulit kita sentiasa kekal dalam keadaan lembap. Di sana tidak kisahlah musim panas ke ataupun musim sejuk sekalipun, keadaan cuaca di sana memang kering, ya. Kita kat sini di Malaysia, tempat yang cuacanya di zon khatulistiwa, sepanas macam mana sekalipun cuaca tersebut, tapi dalam udara tu ada humidity, iaitu ada air, ya. Dia akan rasa lembap, kan. Sebab tu bila kita berpeluh, peluh kita busuk. Tapi di sana udaranya kering, udaranya tak ada air. Jadi kita akan rasa, kulit kita ni akan rasa kering. Lagi-lagi pada masa musim sejuk dan keadaan kita tidak berpeluh dan sebagainya, kulit kita akan kering. Jadi kita perlukan lip balm, heel balm yang paling mudah untuk merekah ataupun luka bibir dengan tumit. Tumit kalau merekah tu memang sakit lah, kita nak jalan susah. Itu antara benda yang jangan lupa bawa. Okey, khas untuk musim sejuk. Kemudian yang jangan lupa bawa pula adalah suplemen seperti vitamin C. Vitamin C ini perlu kita bawa, perlu kita makan setiap hari supaya vitamin C itu dapat menguatkan sistem imun badan kita lah. Kita tidak mudah untuk demam. Itu hanya usaha kita, ya, yang menjadikan perkara tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Tapi sebenarnya Pak Haji, vitamin C ni bukan untuk kita makan kat sana je. Sebenarnya contoh lagi sebulan, tuan-tuan dan puan-puan nak berangkat pergi menunaikan umrah, amalkan untuk ambil vitamin C setiap hari supaya kita dapat mengekalkan imun sistem kita dalam keadaan yang baik dan tinggi, sehingga kita pergi ke sana. Betul-betul. Jadi mana dari persediaan awal tu lah, maknanya kita dah start ambil vitamin dan ambil suplemen, tambahan, kan. Bukan besok lusa nak pergi hari baru start, kan. Sebab kita pun nak tengok juga, kadang-kadang ada suplemen ni yang tak sesuai dengan kita, kan. Makan sakit kepala, apa bagai macam-macam pula nanti, kan. Okey, di satu yang saya pasal krim-krim tu memang saya setuju sangat lah, kan. Saya dulu pergi pun, yalah, kita orang lelaki manalah biasa pakai krim, kan. Tiba-tiba nak bawa krim, memang tak lah, kan. Tiba-tiba tumit pecah, sakit ya amat, Sakit, kan. Sebab bila tumit pecah, kita tak selesa nak berjalan. Dekat sana tu ibadahnya memang banyak berjalan, kan. Nak bertawaf apa benda semua, Betul. Jadi tu bawa semua tu. Dia sebenarnya dia bukan sahaja tumit yang pecah. Ni kulit-kulit kita ni, peha boleh merekah-rekah habis semua ni. Dia jadi kering. Betul. Okey, jadi krim-krim. Ni tuan-tuan jangan lupa. Puan-puan tu mungkin dah biasa lah, kan. Tuan-tuan kita rasa macam lah hero sangat lah, tak payah pakai krim, kan. Betul. Okey, bawa lah tu semua. Okey, jadi selain daripada tu Ustaz, berkenaan dengan cuaca ni, dia punya sejuk tu, kalau bawah 10 ni tak sampai negatif, tak salji lah. Tapi macam mana, hujan ke? Kadang-kadang kita tengok, ada juga pernah dulu tengok video banjir kat Mekah tu ke, macam mana Ustaz? Jadi banjir kat Mekah tu bukanlah satu perkara yang pelik sangat sebenarnya, sebab Kaabah itu dia berada dikeliling oleh bukit, kan. Jadi Mekah ni bila hujan lebat secara berturut-turut selama beberapa hari tu memang akan menjadi banjir lah. Cuma bila kita dah masuk ke musim sejuk tu, dia taklah hujan. Macam contoh bulan 11. Tahun ni sejuk awal sikit, bulan 11. Jadi hujan dah mula turun. Macam sekarang ni, hujan dah turun mungkin sebulan yang lepas, ya. Jadi, tapi dia bukanlah hujan setiap hari. Dia hujan seminggu sekali di Mekah, seminggu sekali
seminggu 2 kali paling banyak, macam tu je. Dan bila kita masuk ke kemuncak musim sejuk tu, dia dah tak hujan. Cuma cuaca dia sangat sejuk. Sangat sejuk. Di Mekah okey lagi, kalau terutamanya di Madinah. Dan bagi mereka yang ada melawat ke Taif, ya, kita tahu dekat Taif ada cable car. Jadi Taif ada cable car. Kalau di kemuncak musim sejuk tu memang kita tak boleh naiklah cable car tu sebab kabus, tak nampak apa-apa. Memang sejuk yang sangat-sangat lah. Dan satu perkara lagi Tuan Haji, apabila kita berada di dalam keadaan musim sejuk, sebenarnya mudah untuk demam. Dan kadang-kadang satu grup jemaah 40 orang hampir kebanyakannya demam. Dengan ustaz-ustaz, dengan mutawif sekali dia akan demam. Jadi adalah step-step yang perlu kita jaga untuk mengelakkan diri kita tu daripada demam. Kan ada orang kata juga kalau dekat pergi musim sejuk ni jangan mandi selalu Ustaz ke macam mana? Orang kita ni hari-hari nak kena mandi. Itu antara tips yang penting untuk mengelakkan diri kita daripada demam. Okay, first of all, kita orang Malaysia, kita dah biasa mandi satu hari 3 kali. Ada orang mandi satu hari 5 kali. Setiap kali dia nak semayang, setiap kali dia nak solat, dia mandi dulu. Kalau tak mandi tak boleh semayang. Baguslah, bukan benda tak bagus kan? Bagus kita membersihkan badan kita. Cuma apabila kita menghadapi keadaan cuaca yang berbeza, apabila di musim sejuk, kita dah biasa mandi. Kadang-kadang kita mandi ni bukan sebab badan kita kotor. Kita mandi ni kita habit kita, ya, tabiat kita dah biasa satu hari mandi 3 kali. Tak kisahlah badan kita bersih ataupun kotor, tetap kita akan mandi 3 kali sehari. Tak kisahlah panas atau sejuk kan. Jadi kadang-kadang kita kata tak apalah, musim sejuk pun kita mandi dalam bilik ada air panas, memang panas sungguh-sungguh. Jadi apa salahnya kita mandi? Betul. Tapi mandi ni dia mendedahkan diri kita kepada demam. Jadi tips untuk mengelakkan diri kita daripada demam sewaktu di musim sejuk, sebab kalau kita demam, dia memang akan demam panas yang sangat-sangat, adalah cukuplah mandi satu hari sekali. Cukuplah mandi satu hari sekali, dan jangan mandi masa subuh. Terutamanya, ya. Ini yang tips yang saya ajarkan kepada para jemaah saya. Bulan 11 memang kat Madinah dah sejuk. Okey. So saya tak mandi masa subuh. Jadi saya hanya cuci mana yang patutlah, separuh badan ke bawah, ya, cuci muka, gosok gigi sikit, terus pergi masjid, pergi solat, ya. Bila dah matahari dah naik, dah hampir tengah hari sebelum zuhur tu, barulah saya mandi. Jadi alhamdulillah tak demam, dan kebanyakan jemaah memang tak demam lah. Itu antara caranya lah. Kalau kita mandi hatta di tengah hari sekalipun, ya, bila kita dah siap mandi, jangan terus keluar bilik. Bila kita dah siap mandi, duduk dekat bilik, relax dulu, lebih kurang setengah jam, paling kurang setengah jam, barulah kita keluar. Sebab lepas kita mandi, dengan kita mandi air panas, liang rumah kita akan terbuka. Jadi bila kita keluar, kena udara sejuk di luar, kita mudah akan demam lah. Begitu. Okay, itu satu, mandi. Yang kedua, jangan lupa untuk pakai stokin. Ya. Okey. Itulah dia. Kalau dekat sini jangan buat gitu kan. Pagi tak mandi sampai tengah hari pun nak mandi. Kat sini jangan. Dekat sana kita kena buat adapt lah dengan keadaan cuaca dekat sana kan, supaya untuk menjaga kesihatan kita supaya tak demam. Lagi satu pasal cuaca ni Ustaz, cakap pasal hujan apa benda ni semua kan. Saban tahun kita akan selalu tengok di media sosial ataupun dekat manalah, macam dekat Facebook, orang duk selalu cerita ni kalau pergi umrah musim sejuk ni, balik cerita hijaunya kat sana kan, pokok besar-besar, rumput padang pasir dulu pada jarak tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi padang rumput. Dan orang kata dah nak kiamat ni Ustaz kan. Jadi macam mana Ustaz, memang betul macam itu ke macam ni? Baik. Dan nak kiamat, memang kita dah dalam keadaan akhir zaman, di penghujung akhir zaman dah kan. Sebenarnya kita dah berada dalam
fasa ni, ya, kita dah berada dalam fasa ni. Apa yang disebut oleh Nabi semua dah hampir tanda-tanda kecil kiamat ni, boleh dikatakan beratus tanda lah, bukan satu dua tanda, beratus tanda yang Nabi sebut berkaitan dengan hadis-hadis apa tanda-tanda kecil kiamat, hadis-hadis akhir zaman ini. Kebanyakan yang disebutkan oleh Nabi sudah pun terjadi. Dan antara salah satu yang disebut oleh Nabi SAW adalah di akhir zaman nanti, ya, tanah Arab yang asalnya kering kontang akan kembali menghijau, subur menghijau. Jadi itulah keadaan yang terjadi di sana. Tapi bagi orang di sana, ini bukan satu perkara yang pelik, ya. Untuk beberapa tahun ini bukan satu perkara yang pelik. Apabila sampai ke musim sejuk, ada hujan turun. Bila hujan turun, kadar hujan turun dengan kerap, jadi suasana di Mekah Madinah akan menghijau. Itu sudah berlarut, itu dah bertahun-tahun. Itu dah di sana, bagi orang Arab itu adalah satu perkara yang biasa. Ya, kalau kita pergi lihat sekarang pun, sekarang ni memanglah bukit-bukit, ya, asalnya yang batu-batu semua hijau. Padang pasir menjadi padang rumput, kan. Memang kita akan nampak hijau. Bila kita pergi sana, biasanya kita akan expect kita akan nampak view yang kering kontang apa semua sebagainya. Tapi kalau sekarang ni, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 kita pergi ni, memang menghijau semua. Memang hijau betul-betul. Itu keadaan suasana apa kita pergi ke sana sekarang, ya. Itu sebenarnya dia buat satu peringatan kepada kita lah, ya, peringatan kepada kita bahawa kita sekarang ni sudah berada di akhir zaman. Ya, kita bukan nak mencari bila akan kiamat, bila munculnya Dajjal, bila akan munculnya Imam Mahdi dan juga sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang tidak boleh untuk kita elakkan. Apa yang disebut oleh Nabi pasti akan terjadi. Tapi persoalan yang paling utama adalah apa yang persediaan yang telah kita buat. Bagaimana keadaan ibadah kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dengan amal kita? Bagaimana dengan keadaan dosa-dosa kita? Itu yang paling utama yang kita perlu fokus. Ya, bukan fokus bila nak datang kiamat, bila nak muncul Dajjal dan juga sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Memang kita takkan dapat elak. Ya, itu pertama. Nombor dua adalah tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi yang bakal terjadi ataupun yang sudah terjadi. Tanda-tanda kecil kiamat ini, dia tidak bermaksud tanda-tanda yang disebut oleh Nabi ini semua itu adalah satu tanda yang buruk. Benda yang terjadi itu adalah perkara yang buruk. Macam tu. Benda yang terjadi itu adalah perkara yang buruk. Tidak semestinya. Benda yang terjadi itu, ya, benda yang terjadi itu dia boleh jadi benda yang baik. Benda yang baik. Contoh, tanah menjadi subur. Itu adalah benda yang buruk ke benda yang baik? Itu adalah benda yang baik. Dia bukan benda yang buruk. Cuma Nabi sebut apabila jadi perkara itu, maksudnya kiamat telah pun hampir. Itu dia. Okey, itu dia. Jadi memang sekarang ni setiap tahun bila musim kadar hujan yang agak lebat, hujan yang kerap, jadi keadaan suasana di tanah Arab dia akan menjadi menghijau. Ya, tempat yang asalnya tidak ada sungai akan ada sungai. Bila kita nampak pun kita akan terkejut. Tapi itu, tuan-tuan dan puan, itu mengingatkan kita bahawa kita dah berada di penghujung zaman. Ya, bukan untuk kita nak membincangkan bila masa akan datang kiamat. Kita tidak akan tahu. Hatta apabila Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW, ya, Jibril bertanya, ya, bilakah akan datangnya kiamat? Apa Nabi jawab? Orang yang ditanya tidak tahu, orang yang bertanya pun tidak tahu. Tapi yang kunci utama adalah mengingatkan kita kepada kiamat. Dan apa persediaan yang telah kita buat untuk menghadapi kiamat. Sekurang-kurangnya, kematian diri kita ini merupakan salah satu kiamat yang kecil untuk diri kita. Apa yang kita lakukan
untuk kita menghadapi menjelangnya waktu kematian kita, menjelangnya waktu apabila kita akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itulah jadi maknanya kita kok mana pun kena sentiasa bersedia lah kan. Jadi apa pun yang berlaku dalam alam ni semuanya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okey, jadi itulah dia Ustaz, sedikit sebanyak perkongsian kita pasal umrah hujung tahun ni, musim sejuk. Okey, akhir kata Ustaz, ada apa-apa pesanan untuk khasnya untuk jemaah-jemaah bakal-bakal tetamu Allah pada musim sejuk ni Ustaz, macam mana? Baik, okey. Sebagai pesanan akhir lah bagi tuan-tuan dan puan yang bakal menunaikan ibadah umrah di penghujung tahun ataupun awal tahun ni, bulan 12, bulan 1, sekali lagi saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan semua, jaga kesihatan kita elok-elok, jaga kesihatan kita elok-elok sebelum kita berangkat pergi menunaikan umrah, dan juga apabila kita berada di sana pun perlu berusaha untuk menjaga kesihatan kita. Saya ulang balik apa yang telah saya sampaikan sebelum ni. Poin yang pertama, jangan lupa untuk mengambil vitamin C setiap hari daripada saat sekarang ni sehingga kita pergi. Yang kedua, bawa jaket yang tebal untuk kita pakai. Jangan lupa untuk pakai waktu pagi terutamanya ataupun subuh, jangan lupa untuk kita pakai sarung tangan dan juga stoking. Stoking ni kita pakailah sepanjang masa apabila kita berada di luar, insya-Allah. Jadi yang ketiga atau keempat, mandi, berkaitan dengan mandi. Dan akhir sekali saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita telah melalui fasa pandemik COVID-19, itu tidak bermakna COVID sudah tidak ada. COVID masih lagi ada. Jadi apabila kita berada di sana, sebenarnya kita juga terdedah kepada virus COVID-19. Jadi antara benda-benda yang jangan lupa untuk kita bawa adalah face mask. Kalau boleh, walaupun tidak dikuat-kuasakan, tapi kalau boleh apabila kita berada di luar, pakailah face mask. Sebab kalau bukan COVID sekalipun, antara sakit yang mudah untuk kita terkena adalah virus influenza. Itu benda yang sangat common, benda yang sangat biasa. Lepas tu jangan lupa untuk bawa hand sanitizer. Hand sanitizer sebab di mana-mana sahaja kita duduk meja, sebelum kita nak letak tangan, lapkan dulu dengan wet tissue yang Dettol. Wet tissue yang Dettol yang ada Antiseptik. Antiseptik tu, sebelum kita meletakkan tangan kita. Apabila kita dah sentuh sesuatu, gunakan hand sanitizer lah, sebab virus tu masih ada. Itu antara pesanan saya lah kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih pada penonton-penonton semua. Baik, kita setakat ini saja pembincangan kita kali ini. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bawakan lagi topik-topik yang menarik. Pastikan anda terus menonton bersama Muhajir Haramain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.